Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, harap-harap semua dalam lockdown ni semua sihat sejahtera. Kita sempat bertenang, berfikir kan apa yang langkah seterusnya selepas kita dah boleh back to kerja kita dan sebagainya. Tapi malam ni kita untuk persiapan kita untuk menyambut Raya Haji tak lama lagi. Kita buat satu rancangan istimewa ni, tapi ini bukan rancangan tanya balong tapi ini adalah rancangan tanya Duke. Duke itu siapa? Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan saya tak seorang pada malam ini. Pada malam ini saya juga ada sahabat-sahabat saya daripada artis daripada KRI Music. Dan saya nak perkenalkan pertama sekali kita ada Adam. Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, apa khabar? Apa khabar Adam? Okey Alhamdulillah, sehat. Okey, Alhamdulillah. Dan Adam, kita pada malam ni special show Adam. Kita akan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan sebelum itu kita perkenalkan juga artis baru daripada KRI Music, DJ Fatih. Apa nama betul dia? Fatih. Okey, Fatih apa khabar? Yo, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, malam ni rancangan istimewa kerana kita akan bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan kita akan boleh bertanya apa jua soalan yang kita nak tanyakan kepada dia, khususnya berkaitan tentang Raya Haji. Okey, kita tak lama lagi kita akan menyambut Raya Korban dan Aidil Adha dan ini berpeluang lah, kita nasib baiklah kerana Ustaz Kazim setuju bersama-sama kita pada malam ini. Okey, kita tengok Ustaz ada atas talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. DJ Fatih. Okey, halo. Itulah lama tak jumpa Ustaz. Itu rasa rindu nak dengar suara Ustaz ni. PKP. Jadi pada malam ini kita sangat-sangat bertuah dan saya sendiri macam saya banyak persoalan, saya nak ada banyak tanya tentang Raya Haji ataupun Aidil Adha ni dan kita harap bila Ustaz buat sharing dengan kita ni, kita pun sendiri pun dapat menambah ilmu kita pada malam ini insya-Allah. Amin. Ustaz, kita go straight to the point lah Ustaz Jadi Ustaz, sekarang ni kita tahu saya kena tanya soalan-soalan yang basic juga. Jadi semua yang orang ramai pun mungkin ada tanya-tanya juga dalam pemikiran mereka. Tapi sebelum saya tanya, saya nak bagi ruang lah kepada adik-adik saya ni dulu, boleh tak? Boleh. Adam. Ya Adam, kita mula daripada Adam lah Adam. So kalau Adam, soalan pertama yang terfikir pasal Raya Korban ni, Aidil Adha ni, apa yang terfikir dan apa yang nak tanya pada Ustaz Kazim? Biasanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Adam. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Last kita jumpa sebelum COVID. Last kita berjumpa dekat Masjid Puja Alam tahun 2020 tak silap, awal. Apa hujung 2019 kan Ustaz. Okey, baik Ustaz, balik kepada kita punya sesi santai-santai lah orang kata saya nak tanya, apakah pengalaman yang paling manis bila Hari Raya Korban ini menjelang? Bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Abang Datuk Noman, Adam, pada DJ Fatih, pada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita pada malam ini. Bila sebut tentang pengalaman Hari Raya Korban ni banyak ni. Datuk Noman, banyak. Sebab saya dah bersama mengelolakan ibadat korban ni dah lebih daripada 16 tahun dah buat ibadat korban ni. Kita kelolakan ibadah korban, wakilkan, menerima wakil yang sampai paling jauh kita buat sampai ke Kemboja. Jadi banyaklah. Yang pertama sekali kerbau terlepas. Kerbau korban tu terlepas. Kerbau ni bukan macam lembu kecil lagi. Kerbau ni badan tegak kan, badan besar ni. Dia lari daripada tempat kita nak sembelih dia lari, dia randuk
Yang paling saya tak boleh lupa, dia nak langgar orang ni. Ada satu hamba ni kaki dia kaki palsu. Kaki palsu. Dia cabut kaki dia, dia lompat. Ini pengalaman yang saya rasa Allah. Itulah sebab lepas tu saya buat kursus. Macam mana kita nak menyembelih binatang korban kalau binatang tu banyak. Jangan sembelih seekor, yang lain tu tengok tau. Kadang kita nak sembelih 8 ekor, kita sembelih seekor tu kita biar yang lain tengok, yang lembu-lembu kerbau lain tengok. Tak demo hati demo dia kata, lepas ni aku pula, dia kata sebelah aku kena sembelih. Sebab itu saya buat kursus macam mana nak sembelih binatang korban ni. Kita rebahkan seekor, semua kita rebahkan serentak. Kemudian kita ambil ke daun pisang ke apa benda ke, kita tutup kepala dia supaya dia tak nampak apa yang berlaku kepada kawan-kawan dia yang dah disembelih. Sebab setengah orang ada dia sembelih pada depan lembu, depan kerbau. Kerbau yang nak next ni, apa dia rasa tuan-tuan? Kita kalau dulu nak bersunat pun kita, kalau next kita pun lari kalau kita bersunat. Kalau lembu, dia pun next juga. Lepas ni aku ni. So ingat saya binatang yang saya buat korban ada 3 kali yang melepaskan diri dia. Ada kali kedua kita buat sembelih lembu pula. Lembu tu lari. Entah macam mana tak kuat, dia lari, dia lepas, malam tu lepas. Kami jenuh cari tak jumpa. Jadi saya pembantu saya tak bayarlah, lantak dia lah. Ada rezeki lembu patah balik. Sebelum sembahyang raya, lembu tu patah balik. Lembu tu datang ke surau. Ya. Pada kami dah jenuh mencari dah. Elok dah nak sembahyang raya tu, pembantu saya kata, Ustaz, dah ada balik lembu semalam. Ini benda yang saya padahal kami malam tu sudah buat gerakan operasi menyelamat tapi tak terselamat. Ini benda pelik yang kedua. Bukan ni benda pelik tuan. Dia datang pula serah diri dia. Yang ketiga, pengalaman manis. Saya bila buat korban, selalu kadang saya bersama dengan petugas, saya tunggu malam-malam nak sembelih lembu besok. Malam ni kita tunggulah lembu tadi kan, tengok dia bagi minum. Selalunya lembu ni dia kita bagi minum kicap. Kegemaran dia ialah kicap. Jadi kita ambil kicap tu, kita bubuhkan dekat mulut dia, dekat hidung dia, jadi dia akan baik. Dia jilat kicap yang ada dekat mulut dia. Ini petua saya nak bagi. Ada siapa-siapa yang nak sembelih binatang korban supaya binatang lembu tadi duduk diam baik saja, petuanya ialah bagi kicap. Lagi cantik kicap yang mahal sikit lah. Kicap kipas udang ke apa ke yang mahal sikit. Jadi bila kita duduk tunggu lembu-lembu ni, ada satu makcik tu datang, dia naik bersikap dalam pukul 9.30 lah. Naik bersikap datang malam-malam. Dia datang, dia nengok lembu tu. Saya pergi tanya dekat dia, apa ya makcik? Makcik nak tengok lembu korban makcik. Dia kata makcik nak tengok lembu korban makcik. Yelah, itulah. Kenapa makcik? Sajalah nak nunjuk muka, takut dia tak kenal makcik di hari kiamat nanti, kata dia. Dah tuan-tuan. Dia nak tunjuk muka dia dekat lembu tu. Tengok aku dia kamu lupa. Astagfirullahalazim. Tapi Datuk Adam, yang saya cerita tadi, ada Zulaila Adira kan, kicap, seriously dia tanya tu. Memang itu petua dia. Kalau dulu kita nak bagi lembu tadi minum air garam dan sebagainya. Ya, tapi saya kalau dengan lembu korban, kita nak bagi dia jinak, kita nak bagi dia tak melawan, baik je, ikut cakap kita umpan dia dengan botol kicap, kita letakkan dekat dengan mulut dia, dekat dengan lidah dia. Jadi dia akan menjilat dan dia akan dengar. Bukan dengar lah, dia akan baik dengan kita. Tak ada lah nak melawan, nak ganas, kita tak ada, insyaAllah. Jadi banyak kenangan manis lagi, Adam. Cukup 3 tu saja dulu. Bila Ustaz cakap pasal jangan bagi nampak ke semua, saya dulu masa nak masuk Jawi tu Ustaz, saya ingat lagi saya dengan adalah saya punya uncle sebaya dengan saya juga. Tapi dia adik saya tak sebut siapa adik saya lah.
Tapi dia dengar pada luar, Ustaz. Dia dengar pula yang saya punya pakcik tu, au. Lari kejar. Itu yang bahayanya. Itulah psikologi kalau manusia pun kan. Dia boleh dengar pun dia nak kita kan. Tambah dia nak kena sembelih. Lagilah. Lagilah kan. Tapi rahsia saya tak beritahu adik mana satu, Ustaz. Elah. Tak sengaja tahu tu. Fatih, soalan Fatih. Okey, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, Encik Fatih. Baik, Alhamdulillah. Saya nak tanya, kalau kita nak menyambut Aidil Adha kan, apa perkara-perkara apa yang sunat? Baik, kita sekarang besok kita akan satu Zulhijjah besok. Maknanya kita bagi orang yang nak korban, dia dah nak korban dah. Nanti raya korban nanti dia nak buat sembelihan korban. Jadi sunat pada dia pada mulai satu hari bulan tu dia dah tak buang, dia dah tak cukup misai dah. Macam saya ni saibul ni dia tak buang dah. Kuku ni pun dia dah simpan semua dah. Dia hanya akan potong nanti dekat raya nanti. Dia akan potong. Sunat untuk dia simpan, jangan cukup buang bulu apa semua ni. Biar dulu dia keadaan macam ni, nanti bila dah sampai dekat raya korban nanti barulah dia buang. Itu sunat yang pertama. Yang kedua yang kita nak ambil daripada sini ialah kita berpuasa. Daripada ada orang yang puasa Arafah 9 hari bulan dia puasa Arafah. Tapi ada juga yang dah berpuasa start daripada besok 1 Zulhijjah ni dia akan berterusan puasa dia. Sampailah hari raya korban yang akan datang. Dia pada hari raya korban dia haram untuk kita berpuasa. Jadi sebelum tu kita boleh berpuasa. Yang ketiganya mungkin pada saat ini mereka memperbanyakkan sedekah. Ya, amalan bersedekah, amalan pada kita hari ni bukan nak tunggu orang kibar bendera putih, bendera hijau ke apa semua ke. Kita tahu orang susah, kita tahu dia dalam keadaan susah, kita pun boleh agak kita bantu dia. Sebab setengah orang dia susah tapi dia malu nak minta. Dia susah tapi dia segan, dia jaga air muka orang lain, dia jaga air muka jiran dia jaga air muka keluarga dia. Tapi dia susah, keluarga tak bantu, jiran tak bantu. Jadi kalau kita tahu ada orang yang macam ni, orang macam ni yang kita kena tolong. Ya, sebab dia menjaga lagi maruah diri dia menjaga lagi kehormatan dia tak meminta. Walaupun pada saat tu dia boleh minta dah, tapi dia malu, dia nak jaga diri dia. Maka orang macam ni kalau tuan-tuan jumpa, inilah saat yang paling besar sekali peluang untuk kita buat ibadah sokongan, bantuan pada dia menjelang Aidil Adha ni. Sebab orang kita ni DJ Fatih, dia hanya menganggap raya Aidil Fitri tu yang besar. Ya. Raya Aidil Adha ni tak sambut pun tak apa. Tambah tahun ni kita tak buat haji. Apa benda nak buat dia buat macam tu. Dia kata yang besar ni, yang puasa Ramadan tu, yang tu puasa besar, raya yang besar. Tak, raya yang besar yang ini. Ini raya besar, hari raya akbar yang ini. Tapi orang kita dah faham selamat hari raya Aidil Fitri mulia. Lepas ni malu dengan DJ adik ni kena buat lagu hari raya Aidil Adha. Benar kan? Jarang kita dengar di Aidil Adha, jarang kita dengar. Jadi kalau boleh buat satu hari lagu hari raya haji. Ya. Sebab hari raya haji ni besar. Hari raya haji 4 hari. Hari raya puasa sehari. 1 Syawal tu hari raya puasa, sehari tu je raya. Masuk raya kedua kita dah boleh puasa 6. Tetapi hari raya haji, first hari raya 10 Zulhijjah, engkau kena raya, kau kena makan, kau tak boleh puasa. Lepas tu 11, 12, 13 ni hari tasyrik. Hari ni pun kena lagi. Kita raikan dia, buat korban boleh apa semua dia. Yang tak bolehnya puasa. Hari 4 ini disuruh kepada kita sambut hari raya dia dengan berkorban. Tidak ada ibadat lain yang lebih besar pada hari raya korban melainkan menyembelih korban. Jadi kalau kita hari ini menganggap hari raya haji tak ada apa-apa, kita kena ubah fahaman ni tuan-tuan. Fahaman hari raya Aidil Adha adalah hari raya yang besar, yang sangat besar. Kita boleh takbir sampai 4 hari. Takbir raya tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga boleh lagi takbir. Raya puasa sehari pertama je dengan malam raya. Masuk selepas sembahyang sunat dah tak boleh dah.
Baru belajar ni. Tapi kita sekarang Hari Raya Aidilfitri open house kan, open house ni kita tiap-tiap hari open sampai house penuh kita ni. Sampai dah masuk bulan Zulkaidah masih raya lagi. Tapi bila datang raya haji buat bodoh. Itulah. Jadi macam tak raya. Macam tak raya lah. Jadi kalau boleh kita ubah. Kita ubah tuan. Sekarang ni mungkin kita ada masjid yang menghadkan buat korban, ada negeri yang tak bagi buat korban, tak digalakkan. Okey, itu di masjid, di surau, tak apa, lantak dia lah. Tapi kita boleh buat korban di rumah kita. Beli ekor kambing, buat korban di belakang rumah. Boleh? Panggil kita boleh belajar sembelih kambing, boleh korban. Ada orang tanya saya, Ustaz, maknanya kena buat korban belakang rumah ke Ustaz? Jangan kata belakang rumah, atas bumbung pun kau boleh buat. Tadi Ustaz kata belakang. Yelah, selalunya kita buat kerja korban ni di belakang lah. Boleh kita suci, bersih saja. Maknanya kita boleh buat korban masing-masing di rumah masing-masing. Kita buat korban, kita lapah kambing, kita masak, kita bagi makan anak-anak kita, adik-beradik kita, kita sedekah sedikit pada orang miskin, maka kita dah dapat pahala korban. Maknanya bukan semestinya korban itu buat di masjid, buat di surau semata-mata, buat di rumah kita sendiri pun boleh. Beli seekor kambing, sembelih, makan-makan, masak-masak, hantar pada orang miskin, kita bagi makan keluarga kita, itu pun dah dikira sebagai korban dah tu, walaupun seekor kambing. Boleh. Bagus lah. Di Turki memang orang Turki dia orang sembelih depan rumah. Saya biasa tengok. Betul. Fatih ni asal orang Turki ni, tapi duduk dekat Kelantan. Duduk kat Kelantan lama sampai pandai kecek Kelantan dia. Boleh kecek Kelantan. Kita tu. Kamu tak kena bagai. Kamu tak kena bagai, boh. Yang pentingnya Abang Long, kita punya baju kita apa nama quality. Kain dia quality daripada Oxford Cotton kan. Jadi kalau kita pakai pun kita rasa selesa, tak panas, tak nipis sangat. Sebab kadang-kadang kita buat jubah kadang-kadang nipis. Kadang nampak bentuk badan kita tu. Walaupun kita lelaki, kita pun kadang-kadang tak selesa juga kalau orang tengok bentuk badan kita. Melainkan kalau badan dia sadar macam DJ Fatih kan, macam badan saya ni Abang Al-Barawi ke apa ke, kita perlukan satu jubah yang kita boleh cover badan kita. Dan saya rasa akak yang menonton rancangan kita pada malam ni bolehlah tempah sekarang juga jubah kita ni ataupun selepas ni 30 minit tumpah untuk suami kita. Mudah-mudahan mereka pada hari raya nanti dapat jubah yang serba cantik, serba baru insya-Allah. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz kalau kita lihat kalau misalnya raya Aidilfitri ataupun satu Syawal, kita dengan Aidiladha ni, kalau dari segi sambutannya, kita tahu pasal kita ada kaitan dengan korban kan Ustaz. Ini adalah kaitan dengan Nabi Ibrahim kan, tak silap saya. Ya. Sejarahnya memang dah lama lah. Jadi kalau dekat secara oleh kerana kalau sekiranya Aidilfitri itu datang, adakah Aidilfitri itu datang sama waktunya dengan Aidiladha ataupun ada perbezaan jarak jangka masa Ustaz? Ini saya selalu terfikir. Kalau Datuk kalau kita lihat kalau misalnya kalau Nabi Ibrahim dan juga dengan Rasulullah ada jarak masa. Ribuan tahun ya. Adakah Aidilfitri disambut sama dengan tahun yang sama ataupun ada jaraknya? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, terima kasih Abang Long. Adam, terima kasih tuan-tuan. Di Malaysia sambutan Hari Raya Aidiladha sangat meriah di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu. Saya rasa Hari Raya Aidiladha disambut dengan begitu meriah sekali. Kita pula di pantai barat ni pula Hari Raya Aidilfitri pula. Ya, kalau tak balik kampung tu menangis kita. Itu biasa dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di dalam agama kita ada satu amalan ataupun ajaran yang diamalkan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad aja. Sebab itu disebutkan kepada kita millata Ibrahim hanifah.
Ya, kamu ikutlah jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Sebab tu sekarang ni banyak orang dia salah faham. Dia kata dia kena ikut agama millah Ibrahim, Nabi Ibrahim punya jalan. Bukan, kita kena ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad ini pun ada meneruskan amalan-amalan yang diamalkan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu amalan yang kita ambil daripada ajaran ialah ajaran Nabi Ibrahim ialah bersunat ataupun berkhatan. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim dia disuruhkan kepada kita untuk bersunat. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim bersunat dia menggunakan kapak. Wish. Bukan kapak pokok tu abang long biar benar kan. Tengok orang faham bapak kata dia. Ada satu kapak kecil tu digunakan masa itu. Itu orang yang pertama bersunat sekali. Daripada situlah ajarannya Nabi Ibrahim ni sampai sekarang kita bersunat diambil daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kadang-kadang orang kita salah memahami tentang konsep ataupun tentang ketamadunan. Orang kita faham bahawa zaman dulu kala orang adalah hidup dalam keadaan primitif. Orang dulu hidup dalam keadaan susah. Orang dulu hidup dalam keadaan tak senang, tak mewah dan sebagainya. Siapa cakap tuan-tuan? Kita hari ini terlalu mengikut kepada buku sejarah ataupun buku-buku yang ditulis oleh orang yang tak kenal Islam, orang yang memusuhi Islam dan sebagainya. Mereka mengubah fakta. Padahal orang zaman dulu dah hebat dah. Nabi Ibrahim tu kerjanya ialah penternakan. Jangan kita faham orang dulu-dulu ambil batu, tajamkan hujung, kemudian duk pergi cari lembu. Pergi cari kambing. Takkan Nabi-Nabi makan daging mentah. Sampai kena pergi ambil batu, pergi gesekkan lagu tu baru menyala api. Tak tahulah kalau Adam malam ni pergi keluar depan rumah tu, ambil 2 batu, pergi ketuk. Agak-agak bila nak keluar api tu. Tahun depan tak menyala lagi pun. Jangan cakap macam itu. Nabi Ibrahim adalah di antara Nabi yang kaya, mempunyai ribuan ekor kambing, unta, lembu ke korban apa semua ada ni. Dan yang menjaga binatang-binatang ternakan dia itu ialah anjing-anjing peliharaan yang cukup hebat. Dan anjing-anjing peliharaan yang menjaga binatang korban, binatang ternakan Nabi Ibrahim, dipakaikan rantai-rantai emas sebagai tanda itu adalah anjing peliharaan dia untuk menjaga ternakan dia. Sebab tu orang perempuan yang pakai rantai emas tu susah bangga lah. Kalau hidup zaman Nabi Ibrahim, anjing dia yang pakai rantai emas. Kita hari ni begini tunjuk ke orang buat. Kalau duduk zaman Nabi Ibrahim, menang menengoknya. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau anjing pun pakai rantai emas, kaya macam mana? Cepikir kata orang Perak. Jadi setengah kita duk menganggap orang dulu-dulu bodoh, orang dulu-dulu jahil. Jangan macam itu tuan-tuan. Macam mana Nabi Nuh buat kapal? Macam mana dia buat kapal? Kita yang moden ni pun tak reti buat kapal. Tapi dia boleh buat. Kayu apa yang dia pakai, teknologi apa yang dia pakai. Bukan setingkat, 3 tingkat dalam kapal tu. Panjang berapa ratus meter. Boleh muat segala binatang dalam dia. Maknanya mereka sudah ada teknologi. Tetapi bila manusia tadi ni engkar kepada Allah, berlaku kemusnahan besar-besaran, maka tamadun tadi hilang. Misalnya bila umat yang engkar di zaman Nabi Nuh, mereka engkar pada Allah, Allah datangkan banjir. Satu dunia banjir. Maka tamadun hilang. Bila tamadun hilang, yang dalam satu kapal itulah yang akan memulakan daripada zero balik. Daripada kosong balik. Setiap kali bila berlaku kemajuan, cukup saja dunia ni maju, maka manusia engkar, Allah gantikan kaum yang lain balik. Macam kita lihat di Mesir, di piramid misalnya di Mesir. Macam mana teknologi yang boleh buat bangunan yang begitu besar, batu yang begitu berat, bangunan yang hebat. Orang hanya nampak piramid di atas, 3 segi piramid.
tapi mereka tak tengok piramid yang dibina di dalam tanah. Di dalam tanah tu pun ada lagi binaan dia. Bayangkan mayat tak reput, roti tak reput, anjing Firaun tak reput, baju dia tak reput. Teknologi apa? Kita hari ni pakai jubah Duke ni tak tahulah berapa tahun boleh ni tahan. Berapa lama pula. Firaun sampai sekarang masih ada lagi jubah dia. Maknanya teknologi mereka canggih. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila sempurna kemajuan sesuatu bangsa, maka bila bangsa itu mula engkar kepada Allah, selepas dihantarkan wakil utusan Allah, Rasul, maka bala akan sampai. Jadi kita takut tuan-tuan, dalam keadaan kita sekarang ni dah sampai teknologi, dah sampai ke muncak dah. Hari ni tak payah jumpa Bandung, tak payah jumpa DJ secara offline, secara online kita boleh jumpa hari ni. Ini teknologi yang sangat canggih tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, maka ada ibadat-ibadat yang diperbuat oleh nabi-nabi di zaman dulu diteruskan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi Musa dia semayang 50 kali. 50 kali. Sehari semalam. Diteruskan pada kita tapi jadi 5 kali. Kalaulah 50 kali semayang Nabi Musa kita buat sekarang, rasanya tak sempat beranak kita. Asyik untuk bilik je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak beranak tuan-tuan. Dengan sebab 5 kali bang tuan-tuan sempat bersalin punya ramai anak sekarang ni. Katalah 50 kali azan sehari semalam semayang, udah tak buat apa tuan-tuan, duduk atas jadah menung je. Tapi masih diteruskan, masih diteruskan. Begitu juga ibadat puasa. Ibadat puasa dilakukan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nabi Isa puasa, Nabi Musa puasa, maka diteruskan ibadat itu. Cuma mengikut syariat dan jalan pada zaman Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita puasa. Termasuklah berkorban. Mula-mula yang korban tu siapa dia? Nun, sejak daripada zaman Nabi Adam. Qabil dan Habil, anak dia. Anak Nabi Adam tu. Allah minta kurniakan pengorbanan yang terbaik yang kamu boleh bagi. Sebagai tanda kamu ni ingat cinta pada Allah. Satu bagi binatang yang sihat, yang gemuk apa semua. Yang ni pula bagi makanan yang busuk. Ini pengorbanan yang peringkat paling awal. Tetapi kepuncak pengorbanan yang paling hebat ialah pengorbanan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bersama dengan isterinya ataupun ibu isteri Nabi Ibrahim ataupun ibu kepada Nabi Ismail, Siti Hajar. Ini pengorbanan yang sangat hebat. Allah suruh sembelih anak. Sekarang kamu sayang anak ke sayang Allah? Nabi Ibrahim ni ada riwayat mengatakan dia dapat anak selepas umur dia 86 tahun. Duk berdoa siang malam, minta anak, minta anak, minta anak. Bila dapat anak, anak pun dah besar, dah boleh main-main dah anak dia, Allah kata sembelih. Datang dalam mimpi, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Oi, kalau kita jadi Nabi Ibrahim, apa agak-agak susah. Biar betul Tuhan kan. Biar betul Tuhan. Takkan sembelih anak kot biar benar ni. Biar benar kita kata kat Tuhan, biar benar takkan kot. Tapi Nabi Ibrahim tak ada. Datang Nabi Ismail, dia kata, "Mak, Allah perintahkan bapa menyembelih kamu. Apa pendapat kamu, Mak?" Nabi Ismail kata, "Buatlah bapa, if'al ma tu'mar." Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Nabi Ismail cakap macam itu. Kalau kita jadi Nabi Ismail, itulah bapa, tidur tak ada basuh kaki. Tidur malam tak ada basuh kaki, udah mimpi macam-macam, sembelih orang lah apa lah. Nabi Ismail tak ada cakap macam itu. Mak dia tak ada cakap, itulah abang. Sembelih anak bukannya abang mengandung, saya mengandung. Pandai-pandai nak sembelih anak orang, dah lah anak satu je. Siti Hajar tak ada cakap macam itu. Buatlah abang, perintah Allah. Nak tengok kamu sayang Allah, kamu sayang anak. Allah kata sembelih. Nak sayang anak ke sayang Allah? Nabi Ibrahim sayang Allah, Nabi Ismail sayang Allah, Siti Hajar sayang Allah. Dia asahnya parang ni, betul-betul asah ni. Dia telungkupkan anak dia ni, betul-betul telungkup.
Allah kata sudah. Memang kamu ni sayang pada Allah, kamu ni dah korban, sekarang gantilah pengorbanan anak kamu tu dengan binatang ni, kibas ni. Maka bermula daripada situ, maka bermulalah ibadah korban tadi. Dan kita kena ingat juga, termasuk yang dibuat ialah ibadat haji. Haji ni bukan zaman Nabi orang buat haji. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, haji orang buat. Orang pergi kunjungi Mekah, orang tawaf, semua tu dah ada dah. Cuma demo tu tak Islam. Sebab tu tawafnya ada, duduk di Mina ada, duduk di Arafah ada. Dan pada Rasulullah ketika musim haji Rasulullah akan berdakwah, marilah Islam bersama aku, dia pergi. Jadi jangan kita anggap bahawa haji itu hanya wujud zaman Nabi saja. Tak. Tawaf dah ada dah. Cuma mereka mengikut syariat demo lah. Ada yang bertawaf dalam keadaan telanjang dan sebagai, bersiul, bertepuk tampar. Ni. Sebab tu Nabi ni bila tengok demo merosakkan ibadat Nabi Ibrahim macam itu, Nabi ni tak gamak tengok. Berlaku pemujaan berhala di Kaabah. Lalu Rasulullah berkhalwat di dalam gua tu. Dia rindu pada Kaabah. Dia rindu nak tawaf apa semua. Tetapi keadaan dia menjadikan tak seronok duduk di bawah. Nabi ni duduk berkhalwah. Duduk beruzlah di atas gua Hira. Itu dia tuan-tuan yang rahmati Allah. Daripada situlah kita meneruskan ibadah korban kita. Sebab dia yang keempatnya ialah dia adalah perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sembahyang kepada Tuhan kamu dan hendaklah kamu menyembelih binatang korban. Maknanya dia adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu jadi maksudnya sekarang kalau raya Aidil-Adha ni ataupun raya korban ni memang lagi dari sudut sejarahnya disambut lebih awal lah sebelum Aidilfitri. Ya, lagi besar. Lagi besar lagi besar. Kita cuma di Malaysia setengah-setengah tempat saja yang tak ada istimewa langsung raya Aidil-Adha ni. Cuti raya pun tak ambil. Tak ada cuti apa, relax. Padahal itulah yang paling besar sekali. Yang teragung sekali hari rayanya. Dia baru datang raya Aidilfitri. Baik. Malam ni kita macam betul-betul dapat lihat lebih dari skop yang lebih luas lah Ustaz. Kerana sebenarnya kita betul lah, kita duduk dekat bahagian pantai barat ni mungkin lain budayanya banding dengan pantai timur. Macam kita lihat di Kelantan, Terengganu, saya rasa mereka lebih meraihkan raya korban ni. Kecuali itulah mungkin pemahaman dan juga mungkin macam Ustaz katakan tadi lah, lagu raya Aidil-Adha pun tak ada kan. Itu dah hari tu. Okey, abang tu. Takut jawab kan. Dia hari raya Aidilfitri ni orang sambut meriah. Yang pertama sebab peranan lagu daripada zaman dulu. Asal hari raya je seminggu sebelum hari raya, 15 hari sebelum hari raya puasa tu, orang dah pasang lagu dah. Siang malam pagi petang dah, walhai puasa dah habis lagi. Indahnya sungguh di hari raya kan. Orang dah nak raya dah. Kita sekarang ni nak puasa korban, nak raya korban, mana ada orang kisah. Padahal persiapan tu Nabi dah suruh buat dah. Sampai kuku pun sunat jangan potong. Rambut misai ni biarlah nampak berseruguk sekalipun tak apa. Nanti kau datang hari raya kau bersih-bersih badan betul-betul. Sucikan dosa-dosa kau. Punya agungnya hari raya Aidil-Adha ni. Yang keduanya, hari raya Aidilfitri tu kita rayakan dia sebab kita dah lama tak boleh makan. Sebulan tak makan siang. Hari raya pertama tu lah aku nak balut makan betul-betul. Sebab tu kita rasa raya Aidilfitri tu besar. Yang ketiga, nama tu Abang Long. Nama hari raya haji. Sebenarnya dia tak ada hari raya haji. Dia namanya hari raya Aidil-Adha ataupun hari raya korban. Itu nama dia. Tapi orang kita dia bubuh hari raya haji. Bila orang raya haji, dia faham yang pergi haji saja raya. Kita yang duduk Shah Alam tak payahlah, kita bukan buat haji. Itu punca dia. Padahal kalau kita tengok hari raya korban, orang yang buat haji di Mekah, dia pun tak tahu korban. Dia hanya duduk di padang Arafah, yang tu dia tahu. Dia wukuf di padang Arafah, yang tu dia tahu. Dia sembahyang hari raya korban, dia tahu.
Lepas tu dia melontar, yang tu dia tahu. Dia tak tengok pun orang buat korban. Dia tak tengok pun binatang korban. Kita di Malaysia ni yang pergi surau, pergi masjid, tengok lembu apa semua ni, tengok bagi daging korban, masak, makan. Jadi kalau boleh kita berikan perhatian tentang nama tu. Gelarkan dia yang Aidil Adha. Secara tak langsung, secara tak selangsung, dia menjadikan kita, oh ini hari raya korban. Aku yang raya sebenarnya. Aku yang korban. Sebab tu kalau kita nak rasa hebat ni hari raya korban, kita masuk korban. Kita masuk korban. Ni akak-akak abang-abang yang dah bagi nama nak korban tahun ni misalnya. Start besok dia nak puasa, start besok dia nak simpan kuku, dia dah rasa dah macam mana feel untuk korban tu. Bila sampai raya nanti, dia rasa lagi seronok. Sebab apa? Hari ni aku dah bersihkan diri aku. Aku minta kepada Allah hapuskan dosa-dosa aku. Dan aku telah berkorban sebagai lambang kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini malam ni memang deep lah Ustaz. Kita dapat semua maklumat ni. Adam, ada apa lagi Adam? Tambah lagi soalan. Ada soalan. Okey, baik Ustaz. Ada kawan-kawan bertanyakan. Selain daripada ahli keluarga kita, apabila kita buat korban lah. Kalau kita ada rezeki, contohlah saya ada rezeki lebih. Tapi saya nak, contohlah saya nak sedekahkan korban saya tu kepada arwah mak saya ataupun ahli keluarga saya. Adakah dibolehkan? Okay, selain daripada ahli keluarga sendiri, adakah juga para sahabat-sahabat terpilih macam sahabat-sahabat baik saya lah, contoh dari kecil mandi sungai sama-sama apa semua kan, tiba-tiba dia meninggal dulu. Bila hari raya korban ni teringat pula nak bersedekah pada dia melalui korban ni. Adakah dibolehkan Ustaz? Baik. Terima kasih Adam, terima kasih semua tuan-tuan yang saya hormati. Tiadalah harus untuk kita berkorban pada orang yang sudah meninggal dunia. Tak kira lah mak kita ke kawan kita ke, kalau dia dah meninggal, kita nak buat korban pada dia tak payahlah. Melainkan jika dia berwasiat. Dia berwasiat, mak kita, arwah mak kita wasiat masa sakit. Dia kata, Dam, ini duit 5,000 kamu buat korban untuk mak. Maka itu nama dia korban wajib. Dia dah bagi pada Adam dah. Itu wasiat yang wajib Adam buat. Pasal dia wasiat satu dan dia tinggalkan belanja satu. Maka Adam yang buat daging korban tadi, itu dipanggil korban wajib untuk Adam. Maksudnya apa? Adam tak boleh makan daging tu. Kena bagi pada orang semua. Sebab dia jatuh wajib pada Adam sebagai wakilnya. Tapi kalau mak kata, Adam, kalau mak mati, kamu buatlah korban untuk mak. Adam tanya, duit mana mak? Duit kamu dah. Mak mana ada duit? Adam jawab, aku lagi tak ada duit. Misalnya. Maka pada masa itu tak wajib. Sebab dia tak meninggalkan bekas. Dia tak meninggalkan benda, dia tak meninggalkan buang harta untuk dibuatkan korban tadi. Melainkan kalau Adam kata, aku pakai duit aku menunaikan hajat mak. Yang tu silakan. Kalau dia mati, kawan kita ke siapa-siapa keluarga kita mati, kita nak buat korban. Saya nak buat korban atas nama saya, atas nama isteri saya, arwah bapa saya, arwah mak saya. Maka yang dua ni tak payah buatlah. Kita buat untuk orang hidup. Kita buat untuk orang hidup. Jadi yang dua ni untuk mak dengan ayah macam mana Ustaz? Kita gantilah dengan benda yang lebih lagi untuk mereka seperti wakaf. Kita wakaf atas nama mak kita. Kita sedekah atas nama mak kita. Yang tu lagi afdal untuk mereka. Jadi kalau Adam nak buat, misalnya nak buat untuk DJ Fatih. Fatih masih hidup. Fatih. Ya, Ustaz. Aku nak buat korban untuk engkau lah. Contoh dia. Aku nak buat korban untuk engkau ni, boleh tak? Fatih cakap, aku izinkan. Engkau boleh buat korban atas nama aku. Harus buat. Sebab telah mendapat keizinan daripada Fatih. Tapi kalau Fatih kata, aku tak izinkan kau buat korban untuk aku, maka jangan buat. Jadi kita boleh bagi nama, kita boleh buat pada orang tu dengan syarat orang tu bersetuju. Itu apa nama kalau kita nak buat korban untuk orang yang dah mati, sama ada dia ada wasiat atau tak ada wasiat, ataupun kita nak buat korban pada orang yang masih hidup, kawan kita. Tapi kalau kita nak buat korban untuk isteri kita,
Katalah seorang bapa dia buat seekor lembu, korban seekor lembu, korban. Dia seorang je. Dia seorang tu, seekor lembu tu memadai pahala dia kepada satu keluarga dia. Maknanya kalau isteri dia tak masuk nama pun tak apa. Sebab dia sebagai ketua, dia buat korban, satu keluarga dapat pahala daripada korban itu. Datuk Kuliani Yani kata cantik jubah ustaz. Jadi Kuliani Yani kenalah beli satu jubah ni untuk suami Kuliani Yani ni. Tengok yang mana dah pakai tu, insya-Allah dia tahulah sedap pakai kain Oxford cotton, insya-Allah. Okey, saya nak tanya soalan ni, tak tahulah soalan pelik ke tak. Apa beza kita sembelih kambing dengan lembu? Dia ikut kemewahan kita ke macam mana? Ya, tuan-tuan yang saya hormati, soalan DJ Fatih ni soalan orang ada ilmu ni. Bukan soalan kaleng-kaleng punya soalan ni. Okey, jadi kalau kita korban unta, besarlah pahala dia. Lagi mahal unta, lagi mahal harga dia, lagi besar binatang tu, lagi besar pahala dia. Yang paling mahal, yang paling besar ialah unta. Saya pernah tengok unta. Ada dulu buat korban di Ipoh ni, Abang Long. Unta terlepas. Jenuh dia orang kejar daripada bandaraya Ipoh, pusing masuk rumah kedai depan Cina. Depan kedai Cina. Keluar semua kedai Cina tengok. Ini binatang apa dia tunggang punya besar berjalan. Jadi macam-macam kes unta saya buat korban ni, macam-macam benda. Ada satu orang tu, dia jemput saya ke rumah dia untuk makan daging korban unta. Dia kata, Ustaz datang lah. Unta, dia nak buat korban unta. Saya kata, Alhamdulillah, berapa ribu tu Haji, mahal unta tu. Rezeki saya lah Ustaz. Ustaz datang tau, kita korban unta ni. Saya kata, saya nak datang, nak makan daging unta ni. Jadi, saya kata, tahniah lah, besar pahala dia. Tapi itulah Ustaz. Kenapa? Tak dapat unta Arab. Oh ya ke? Habis unta mana pula ni? Unta Australia. Habis itu apa masalah unta Australia? Iyalah tak tahulah dia Islam ke tidak. Sudah. Saya, aduh, kamu nak korban kamu tak reti. Saya kata apa susah, cuba tengok kalau dia jantan. Tengoklah dia bersunat ke tidak. Kalau bersunat tu insya-Allah lah. Ini sebab tu kalau kita nak buat, kita kenalah ada ilmu. Jangan main balon ni kita buatnya pun. Jadi kalau kita dapat unta cantik, ya, Nabi Ibrahim pun korban unta, 100 ekor unta dia korbannya, 1000 ekor kambing. Nabi Muhammad pun gitu tuan-tuan. Ya, Nabi Muhammad tiap-tiap tahun dia korban. Kadang Nabi sembelih sendiri kambing yang dia korbankan. Jadi ada pula yang tak mampu nak buat korban unta. Mana nak cari, kita dulu unta korban, kita dapat pada Australia, masuk dalam kapal, sampai di sini sakit kulit. Ada yang bergaduh dalam kapal, tokok sini. Jadi cacat pula, jadi penyakit. Saya rasa dalam 2-3 tahun juga kita bawa masuk unta, dia sekarang dah tak ada dah. Ya, banyak masalah. Kita buat lembu dan kerbau. Baik. Yang besar pahalanya, yang besar binatang. Kalau lembu pun, kalau dia besar lah. Misalnya ada orang yang sembelih lembu korban yang harga dia RM15,000 seekor. Besar meja pejabat kita tu. Besar tuan-tuan, ini jenis apa punya lembu ni. Besar ni boleh makan satu kampung. Ada yang pilih kerbau sebab kerbau daging dia banyak, isi dia tebal, pejal, silakan. Yang tak mampu, seekor binatang lembu, seekor lembu korban, seekor boleh kongsi 7. Dia boleh, kalau seekor lembu dia seorang ambil pun boleh. Saya nak seekor lembu. Seorang boleh? Boleh. Okey, seekor lembu saya kongsi dengan Abang Long berdua je. Okey, harga dia RM5,000. Saya RM2,500, Abang Long RM2,500. Boleh? Kita kongsi 3. Ustaz Kazim, Abang Long, Adam. 3 orang seekor. Boleh? 4 orang Ustaz? Boleh. DJ Fatih, Abang Long, saya dengan Adam. 4 orang seekor lembu. Boleh? Yusri pun nak masuk juga. Boleh. Katil nak masuk juga. Dah 6 dah. Boleh. Isteri Datuk Noman nak masuk. Boleh, dah 7. Tiba-tiba ayah Datuk Noman pun nak masuk. Dah tak boleh join sebab dah pernah masuk lembu lain.
Jadi seorang boleh, 2 orang boleh, 3 orang kongsi, 4 orang, sampai limit dia 7. 7. 7. Okey. Tiba-tiba Ustaz, saya tak nak ambil dalam 7 tu, saya tak nak ambil satu bahagian. Habis tu saya nak ambil seekor kambing, boleh tak? Boleh. Mana besar pahala? Seekor kambing atau satu bahagian? Yang besar pahala ialah seekor kambing. Seekor kambing tadi pahalanya lagi besar daripada berkongsi 7 bahagian. Tetapi seekor lembu kita buat korban lebih besar pahala daripada seekor kambing. Boleh faham Fatih ya? Kalau kita ambil seekor kita, seekor lembu, besar pahalanya mengatasi pahala kambing tadi. Tapi kalau kita ambil kambing seekor, pahalanya mengatasi pahala satu bahagian lembu yang kita kongsi tadi. Jadi ada pula di situ dia ajar pula warna apa yang cantik, yang elok untuk dibuat korban dan sebagainya. Itu kena buka kuliah khas tu. Wallahu a'lam. Kambing bukan satu warna je ke? Dia lembu dia macam-macam color. Kambing pun begitu juga. Dia ada warna yang elok, warna yang seronok mata memandang. Ya, boleh. Ada yang lembu satu color, lain pula lembu yang ada 2-3 tumpuk lain pula. Jadi sang ulama' dia tengok kepada tahap warna lembu, warna binatang korban pun ada keistimewaan dia. Lagi cantik binatang tu, maka lagi banyak ganjaran yang kita dapat. Jadi cantik di sini bukan maknanya tuan-tuan kena mandi ke lembu. Dulu-dulu ada orang yang mandi ke lembu siap bersabun ni. Kenapa? Nak bagi cantik? Bukan. Cantik pada bentuk badan besar, daging dia, banyak orang boleh kongsi. Itu cantik badan dia. Kita tak naklah lembu tu, ya Allah. Turun pada lori, dia duduk atas tanah, sampai sudah tak bangun-bangun. Menung dia. Kadang boleh dah. Yang ni dapat pahala, tapi tak besar lah pahala dia. Sebab lembu pun Allah jemput tu. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton Ustaz. Ni daripada Umi Azizah. Tanya, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu soalan. Kalau saya berhutang atau pinjam duit sahabat saya, tapi saya puas cari sahabat tak jumpa-jumpa. Jadi kalau saya nak buat korban, bahagian untuk nama sahabat saya tu untuk selesaikan duit yang dipinjamkan. Macam mana cuba bagi pencerahan jika boleh kita share dengan sahabat-sahabat lain. Baik, terima kasih Ummu Azizah. Dalam bab ni, duit tu adalah duit orang yang kita hutang. Maka tak bolehlah kita saja-saja gunakan dia untuk buat korban walaupun atas nama dia. Tak boleh. Pasal duit tu dah hilang. Apa duit tu dah hilang Ustaz? Pahala dia dapat tapi tanpa kebenaran dia. Kan saya cakap tadi nak buat korban atas nama orang, kena kebenaran orang tu. Dalam bab ni, dia korban atas orang yang dia tak jumpa, tak buat kebenaran, tak minta kebenaran, duit tu hilang begitu je. Buatnya datang dia balik 2 tahun lepas itu, mana hutang aku? Aku dah buat korban untuk nama kamu, aku tak izinkan, bawa balik duit aku. Mampu kita. Sebab itu betul duit tadi jangan hilangkan. Katalah kita hutang ni 500, jangan hilangkan. Tapi Ustaz, kita tak jumpa dia. Ustaz faham tak? Memang kita tak jumpa dia. Okey, duit tu engkau pergi ke Baitul Mal dekat Jabatan Agama, serahkan pada Baitul Mal. Ini adalah hutang kepada rakan saya 500, saya tak dapat jumpa dia. Saya serahkan pada Baitul Mal. Maknanya duit tu masih ada. Okey, yang kedua, kalau tak nak serah pada Baitul Mal, macam kita buat zaman dulu, pada kisah zaman dulu, bagaimana dia ada pekerja dan pekerja ni berhenti tak ambil gaji dia. Majikan dia menggunakan duit gaji dia dengan menternak binatang. Daripada seekor membiak sampai habis satu lembah tu dengan lembu yang binatang yang duit gaji pekerja dia. Bila beberapa tahun selepas itu pekerja dia datang, dia kata, bos, dulu saya berhenti kerja, saya tak ambil gaji lah bos, saya minta balik gaji saya. Maka bos dia kata, ambillah semua lembu-lembu tu, kambing-kambing tu kau punya. Dia ambil semua sekali. Nampak tak tuan-tuan? Kalau sanggup buat begitu,
Buat ladang ternakan ayam, gunakan modal 5,000 tadi, itulah ayam tu engkau punya lah, duit engkau lah. Dia ambil dengan reban-reban, dia buat balik sekali. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada hutang, kalau tak jumpa orang tu, pergilah jumpa pada Baitul Mal. Mudah-mudahan jumpalah nanti ada cara yang lain. Jangan memandai-mandai buat sesuatu yang mungkin dia datang balik dan dituntut balik dan dia tak izinkan kita buat atas nama dia. Walaupun dia itu berpahala, tapi belum tentu orang nak buat. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini satu soalan lagi. Hajah Aisyah, kakak saya pernah buat korban untuk saya tanpa pengetahuan saya. Jadi cuma nak tahu dia cuma tahu pada pagi lembu nak disembelih. Jadi bagaimana tu Ustaz? Boleh lembu sembelihan dia sah, korban dia sah, tapi kita ni hukum dia ataupun kebaikan dia kena bagi tahu, minta kebenaran dia. Benda-benda dalam agama kita ni, misalnya katalah saya ni mati. Masa saya hidup, saya tinggalkan 40 hari. Saya tinggalkan 40 hari puasa. Jadi keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya tahu bapa ni tak puasa 40 hari. Maka saya kena qada lah, masa hidup kena. Tapi saya dah mati, nak qada apa bendanya? Maka anak-anak saya boleh mengqadakan. Bayar balik, ganti balik. Okey, Aiman ambil 2 hari. Ini ambil 4 hari. Harirah ambil 4 hari. Waina ambil 4 hari. Dia ambil boleh. Tiba-tiba seorang anak pun tak nak ambil. Apa pula? Ayah tak puasa, saya pula kena ganti apa pula? Anak-anak tak mau. Tiba-tiba datang jiran. Macam ni lah Ustazah, puasa arwah Ustaz Kazim tu, kami dah pakat, kami ambil seorang 5 hari. Jiran sana ambil, Pak Leman ambil, Abang Long ambil, Cik Musa ambil, dia tolong gantikan. Boleh? Boleh. Sopa tu lah kita pun. Tuan-tuan, saya nak bayar zakat pada Abang Long. Zakat Hari Raya Aidilfitri. Aku sayang pada Adam ni. Zakat fitrah dia aku nak bayar. Boleh. Saya telefon dia, Adam. Zakat engkau tahun ini aku tolong bayarkan pada pihak engkau. Engkau jangan bayar, aku tolong bayarkan. Minta kebenaran dia dulu. Tak bayarlah. Saya ada duit, saya nak bayar untuk saya. Saya nak rasa saya bayar zakat. Tak apa Adam, aku. Dia kena minta dulu. Kalau Adam tak bagi, itu hak dia. Sebab ada yang tanya tadi, kenapa nak kena minta kebenaran pula? Sebab kau gunakan nama. Kalau kita hari ni nama KRU, boleh guna sewenang-wenang kru. Boleh pakai nama kru, KRU. Engkau dah apa? Kena kebenaran, permission apa semua dulu. Begitulah dalam buat ibadat sekalipun. Kita nak buat korban, kita nak bayar zakat pada dia. Zakat awak RM8.10 tu saya bayarkan. Minta izin dia, silakan makcik bayarlah pihak saya. Boleh? Takkan zakat fitrah je makcik. Zakat saya lain tak nak bayar ke? Cukuplah zakat. Jadi begitulah. Sebab kita atas nama orang lain. Kita ni beradab, kita ni bersopan dalam agama kita. Sekadar bagi tahu, sekadar minta izin, itulah yang paling afdal pada dia. Wallahu a'lam. Ustaz, kita ucap terima kasih pada Ustaz pada malam ni kerana sudi bersama-sama kami. Tapi sebelum kita akhiri rancangan pada malam ni, kita tanya pada Ustaz lah, pesanan Ustaz kepada semua yang nak menyambut Raya Korban ni. Apa yang Ustaz nak sampaikan, yang mesej yang kita dah dapat banyak ni, especially dari tentang bagaimana pentingnya Raya Korban ni berbanding dengan, malah even kalau dibandingkan dengan Aidilfitri. Mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit rumusan pada malam ni. Baik, terima kasih Balong, Adam, DJ Fatih, tuan-tuan yang saya hormati. Kita masih lagi berbaki lebih kurang 9 hari lagi untuk kita nak sambut Raya Aidil Adha. Kita ada masa lagi untuk menyertai ibadah korban. Jadi yang mana belum masuk tu, carilah beli ekor kambing ke, macam tadi DJ Fatih sebut di Turki orang sembelih di rumah aja. Anak beranak aja. Tuan-tuan jangan menganggap bahawa korban ni susah. Kadang-kadang kita orang Melayu yang menyusahkan cara buat korban ni. Dia jadi susah buat macam dulu-dulu kan, dengan
beratur lah apa semua. Ui, susahnya nak buat. Kena jumpa Tok Siak, jumpa bendahari masjid, berakat apa semua. Lama-lama jadi macam payah pula. Padahal orang Arab tu hari raya korban dia sembelih belakang rumah dia unta tu. Dia lapor gitu makan ngak selesai masalah. Cubalah kita faham bahawa ibadat dalam Islam ni mudah sebenarnya. Jangan kita menyusahkan dia. Tetapi jangan ambil mudah pula. Jadi sebenarnya kita boleh buat. Pakat kita 5 beradik, beli seekor kambing, sembelih sekata, buat korban. Ambil dalam sekilo 2 ke bagi dekat orang sedekah. Yang lain-lain tu kita boleh makan. Buat perak kambing, kambing bakar ke. Yang kedua, tolong belajar betul-betul. Sebab ada yang kata kalau dapat daging korban kena habiskan dalam tempoh 3 hari. Kena makan 3 hari, kena habiskan. Buatnya dia dapat 10 kilo. 10 kilo daging kena makan 3 hari. Udah hospital makcik tu. Hospital makcik tu. Pakai jubah pun nampak perut. Pakai jubah pun nampak lagi tu. Jadi daging korban kita boleh makan selama mana daging tersebut masih elok. Mungkin 5 bulan dalam freeze, dalam apa semua tahan macam batu dah. Tahan lama dalam tin pun boleh, buat serunding pun boleh, bertahun tahan. Selama mana daging tadi masih elok, selama itulah dia boleh lagi dimakan. Yang ketiganya yang saya nak ajak pada tuan-tuan untuk kita mengambil peluang pada hari-hari yang penuh itu besar sekali ibadat haji ni. Kalau puasa hari raya Aidilfitri. Kalau ibadat haji pula kita akan sambut dia dengan korban. Jangan kita anggap bahawa hanya orang yang buat haji saja yang beraya. Tak, kita ubahkan tuan-tuan. Walaupun kita dalam suasana PKPD, PKP, dalam suasana normal baharu dan sebagainya. Tapi tak salah pada tahun ini. Kita buat cantik-cantik rumah kita. Kita buat jubah suami, jubah daripada jubah diuk. Anak pun pakai jubah diuk. Contohlah Bandung kan. Maknanya kita sendiri yang merayakan dia. Kita sendiri yang meraihkan hari raya korban. Sebab kita lihat berapa banyak orang bila datang hari raya korban dia tak ada apa-apa persiapan. Kuih raya dia pun dia jamu kat kita, kuih raya puasa hari tu. Lain macam aku tengok hapak kuih ni. Maknanya langsung tak ada perasaan bahawa hari raya Aidil Adha Allah hapuskan dosa sebanyak mana bulu pada binatang korban. Mana kita sanggup nak kira bulu kambing? Begitulah dosa yang Allah hapuskan. Yang kedua, darah binatang korban tu sebelum jatuh ke bumi, dosa kita dah dihapuskan. Begitu banyak sekali Allah Ta'ala bagi ganjaran pada orang yang buat korban. Jadi kalau tuan-tuan tak nak masuk korban, itu hak tuan-tuan lah. Dia sunat muakkad kan. Tapi apa salahnya kalau kita mampu, kita ambil lah satu bahagian. Ataupun seekor kambing pun cukup sebagai tanda bersyukur. Niat pada Allah, mudah-mudahan Allah hapus dosaku. Allah angkat daripada kita wabak-wabak, pandemik-pandemik apa semua ni, biar berambui lah COVID-19 ni. Kalau amin. Semua orang di Malaysia ni berdoa, bersedekah, saya rasa insya-Allah tuan-tuan, COVID-19 pun rasa panas nak duduk ni tuan. Dia pun rasa tak ada tempat dah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak di atas perkongsian tadi. Jadi kami terima kasih juga kepada Adam dan DJ Fatih kerana kita bersama-sama kita pada malam ini. Dan seperti mana Datuk Ustaz Kazim katakan tadi, jubah ni kita kena bersedia tak lama lagi Ustaz. InsyaAllah kita boleh pergi sembahyang Jumaat balik Ustaz. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan terima kasih kepada terutama sekali kepada Datuk Ustaz Kazim kerana bersama-sama kita Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih belum. Masih Adam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, Adam, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakaran sejarah di buku hidup, pengalaman dalam nota bertemu nokta sebelum penutup.
Salah tafsir suatu dua alif patah. Cinta terukir diminta mengikut harapan meniup. Ku terus ke depan, berjalan setiap langkah dengan bekalan lafaz syukur. Untuk masa depan, ku tanam semua warna-warna hidup yang telah luntur. Dunia yang fana, penuh dugaan. Ku relakan jiwa setiap kali menempuh. Tujuan dibetulkan sebelum terlambat. Berhasrat berjuang untuk senyum hingga penamaan. Berhasrat berjuang untuk senyum hingga penamaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dunia ni penuh pancaroba. Ikut jalan lurus biar susah ku tak mencoba. Ku lihat luka di kenangan hidup. Ku hayal ketika ku melakar sesal ku hirup. Siapa yang sempurna kau pun tahu. Siapa yang sempurna kau pun tahu. Di sebalik dugaan ku belajar balik mencari hidup. Dan yang menjagaku kanan kiri tahu dan mengerti catatkan aku di dalaman. Dan bukan yang nyata pada kenalan. Ku hanya satu pandangan, mereka olah sendiri. Aku yang dalam kenangan, aku yang tak kenal diri. Tentang kehidupan, aku hanya dalam air yang ku selami. Alhamdulillah, tanganku tadah kena tanpa pedoman, pasti ku hilang arah. Kitab diwahyukan jadi pegangan.